سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kami nanti seterusnya ini tuan-tuan kami berikan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bersama Dato' Haji Jamri selaku tazkirah kepada pagi ini untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada kita, mudah-mudahan dimanfaatkan kepada kita di dunia dan juga akhirat. Majlis dengan segala hormatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa Subhanaka la ilma lana illa yang saya kasihi saudara Najib selaku pengurusi majlis pada pagi ini, sahabat-sahabat serta Emi dan Rizal serta rakan-rakan dari Majlis Agama Islam di Perak serta rakan-rakan dari Jabatan Mufti di Perak dan mereka yang mengikuti kita. Saya difahamkan ada live ya, Prof. Maib dan juga Jabatan Mufti. Jadi pada semualah yang mengikuti kita pada syukur Alhamdulillah hari ini 10 Ramadan dan dijangka kita akan melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Dijangkanya lah 29 hari jangkaan. Jadi kena tunggu pengumuman raja lah. Gambarannya adalah menunjukkan cepatnya berlalu Ramadan dan 10 hari dah. Dan saya terima kasih kepada BKP Maib serta Surau Kompleks Islam. Cadangan ke kita namakan Kompleks Surau di nama tertentu. Macam Dewa Al-Ghazali dah ada dah, Pak Ramgali nak namakan letak pun dah, InsyaAllah. Jadi 10 hari sudah berlalu. Saya akan lontarkan satu soalan, jawab masing-masing dalam diri masing-masing. Di hadapan kita ada lagi 20 hari atau 19 hari. 10 hari berlalu kita rasa apa dah? Ada rasa apa-apa? Atau kita rasa cepat benar? Ataupun kita rasa lama benar 10 hari bila nak raya? Ini dipanggil ilmu rasa. Ia berbeza dengan ilmu fiqh. Ustaz, kita nak puasa macam mana? Oh, bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Dalam jangka masa itu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama isteri. Itu hukum fiqh. Standard semua. Daripada Timbalan Mufti sampai siapa-siapa. Ini format dia bagi. Format kita puasa gini lah. Yang ini adalah standard semua.
Tapi bab rasa berbeza-beza kan, ada satu sama lain. Dia kena faham ni. Sebab kita bila melakukan ibadah, kita kalau boleh sampai pada matlamat dia. Maknanya kita ni dikumpul semua-semuanya bulan Ramadan. Dari sudut format, dari sudut cara, semua serupa. Puasanya serupa di siang hari, malamnya dengan tarawih, ada buat 8, ada buat 20. Baca Qurannya, itu formatnya. Tetapi yang saya lontarkan tadi, apa rasa kita, itu rezeki masing-masing. Umpama kita CEO ke daripada CEO minit satu bersyarat, sila hadir kursus ni, itu pun hadir. Ada yang hadir terpaksa hadir sebab bos dah suruh. Balik daripada kursus tak ada apalah. Tapi ada kalanya kehadiran kita tu, format hadir tu sama, dan pukul 8, pukul 4 di hotel sekian-sekian, semua serupa. Makan 5-6 kali lah kalau kita kursus 2-3 hari kan. Tapi ada kalanya yang hadir tu dah diarahkan begitu. Tetapi ada yang hadir kerana di situlah keluar dia untuk tingkatkan diri dia. Di situlah peluang untuk dia memahirkan diri. Serupalah dengan puasa bulan Ramadan dan segala aktiviti ibadat kita dalam bulan Ramadan ni. Ada yang masuk dalam bulan Ramadan, ya dah Allah suruh. Kalau tak buat, dosa. Tapi ada orang yang mengambil peluang sebab lebatnya keampunan Allah dalam bulan Ramadan. 11 bulan kita bergelumang dengan macam-macam hal. Ada kalanya kita datang lambat, balik cepat. Ada kalanya kita buat tuntutan OT palsu. Ada kalanya buat TNT kita pun tak betul. Macam-macam lah, masing-masing rasa. Bulan Ramadan memberikan satu ingatan kepada kita, tak boleh buat macam ni selama-lamanya. Tuan-tuan, tidak ada orang kaya raya dengan benda-benda macam ni. Dan bulan Ramadan pula, kerja kita rutin setiap hari sampai 12 bulan. Dan bulan Ramadan ni bila saya terlibat dengan beberapa kawan-kawan Musyarat Baitul Mal Pertengahan. Musyarat tu juga berlaku di luar bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan tu dia ada satu sentuhan-sentuhan lain. Betapalah di kalangan kita ni, lelaki-lelaki kita pun ada baca. Tapi ada di kalangan masyarakat di bawah sana, dah tak ada baca, rumahnya tu boleh duduk je. Dan dia akan menyuntik rasa. Dia rasa. Ilmu rasa ni beza dengan ilmu fiqh. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut, dia kata apa? Ibadat kita ni selalunya awal-awal pahit, ujungnya manis. Sepatutnya gitu. Awalnya awal pahit, ujungnya manis. Orang Islam hidup dalam dunia ni asal-asal, kalau ikut rasanya, banyak benda yang dia tak boleh buat. Sedangkan orang bukan Islam bebas. Seorang Jepun, dia tanya kepada seorang Islam, dia kata, kami orang Jepun, kami rasa mendapatkan kebahagiaan apabila minum arak. Duit banyak sikit, kami main perempuan ataupun berjudi, kami rasa bahagia, kami rasa manis di situ. Dia tanya, kamu orang Islam, arak minum, nak cari kekayaan kena jauhi riba, perempuan hanya boleh digauli mereka yang ada akad yang sah, itu haram, ini tak boleh. Tak mana kau merasa gembira bahagia? Di mana kebahagiaan yang orang Islam boleh dapat? Rupa-rupanya kebahagiaan kita, tuan-tuan dan puan sekalian, di mana? Macam puasa. Apa yang tuan-tuan dapat puasa? Kalau ikut hukum akal, udahlah siang 11 jam, 12 jam,
Bukan boleh makan, bukan boleh minum. Tapi Nabi sebut apa? Lisa'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan kan. Farhatun inda fitrihi. Kita rasa gembira tak kala kita buka puasa. Satu lagi kegembiraan yang hakiki adalah inda liqa'i rabbi. Tak kala kita nak nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya manis di hujung. Sekarang ini satu lontaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawab masing-masing. Dalam 10 hari ini apa rasa kita tak kala kita ikuti package ibadah dalam bulan Ramadan? Kalau sekiranya daripada awal tadi sampai 10 hari ni 1/3 dah habis, rasa lambat sangat nak habis Ramadan. Itu orang nak masuk Ramadan ni ada macam-macam jenis orang kan. Ada yang susah hati, ini jenis geng plastik hitam. Susah hati, semua tutup. Kawan-kawan kita pengok puasa ngejar orang kat kedai mamak mana tak. Kuat pula lari pada Ada orang seronok nak masuk Ramadan kan. Ini adalah antaranya keseronokan duniawi lah. Antaranya adalah rakan-rakan kita yang berniaga. Sinalah boleh dapat lebih sikit. Tapi pattern dia tahun ni agak lain sikit. Pukul 6.40 petang, makanan banyak lagi atas meja. Di tempat saya punya kawan pemandu, di rumahnya 6.30 dia suruh anak dia pergi bazar Ramadan pukul 6.30. Jangan awal. Sebab 6.30 para peniaga dah mula. Dia kata 2 bungkus RM5, lebih banyak. Tapi ada satu golongan lagi nak masuk Ramadan, dia rasa seronok kerana faedah akhirat, kerana rimbunnya, suburnya pengampunan Allah Ta'ala, dan boleh meningkatkan roh seperti mana kita pergi khusus tadi ni lah. Jadi ini habuan masing-masing lah. Kita rasa seronok ataupun kita tak rasa seronok berdasar pada persepsi kita, bagaimana kita menilai Ramadan. Kalau persepsi kita betul, tindakan kita betul. Tapi kalau persepsi kita masih kampung, kita masuk Ramadan sebab dah memang Allah suruh, maksudnya kita akan keluar nanti pun tak banyak perubahan berlaku. Akar katanya, bagaimana kata-kata para motivator, saya ambil sikit lah. Kita tahu nilai sesuatu itu, kita akan membuat tindakan yang betul. Ibarat mudah nak faham. Kalau saya keluarkan dengan tangan saya, dengan tangan kanan saya duit RM50, saya renyuk-renyuk. Saya keluarkan tangan kiri saya duit RM1, saya tak lipat. RM50 kanan, renyuk-renyuk. Belah kiri duit RM1 tapi tak lipat. Gambarnya, kalau saya beri peluang kepada tuan-tuan, mana nak pilih? Kanan RM50 renyuk, kiri duit RM1 tak lipat. Tuan Imam, ambil ke mana? Kanan ke kiri? Dua-dua tak boleh lah. Mana cik? Saya rasa semua akan sepakat daripada saya sendiri. Sampailah yang duduk dekat melepak itu sampai dekat Masya Allah, hebat. Luar biasa pada pagi ni. Sampai tempat duduk tu. Kita tak tengok lagi belah beban, rasanya tepuk dinding dah. Saya rasa sepakat kita ambil yang RM50 tu kan. Walaupun renyuk tak lawa, tapi kita tindakan kita betul sebab kita tahu nilai. Tapi kalau depan saya anak-anak kita baru nak kenal warna, kenal bentuk sebagainya, dia pun akan pilih yang RM1. Itu juga dengan Ramadan. Kalau kita tahu nilai Ramadan, peluang terbaik untuk kita lah, segala-galanya yang ada dalam bulan Ramadan ni, tindakan kita akan jadi betul. Siang hari kita puasa betul-betul, malam kita hidupkan, kurangkan tidur, baca Quran, lebihkan baca Quran. Bulan Ramadan ini banyakkan infak, kemudian lebihkan untuk belanja keluarga lebih daripada kawan-kawan sebenarnya. Itu sepatutnya.
nescaya kita akan buat tindakan yang betul. Yakinlah, berimanlah. Kalau kita tahu nilai Ramadan, ibadat kita dah mula rasa manis. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali tulis dalam satu kitab, antara kitab terakhir yang beliau tulis sebelum beliau meninggal adalah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin maksudnya adalah cara seorang berakti diri kepada Allah, berjalan ujungnya sampai masuk syurga. Perjalanan kita begitulah. Umur saya tahun ini dah masuk bulan September 53. Nabi kata amal ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umat aku 60 sampai 70. Hidup sangatlah pencen aku. Dengan khabar orang majlis ramai yang pencen awal. Wallah a'lam. Sebab nak menikmati pencen sedang sihat. Kalau pencen dah sakit, duit banyak mana pun, gratuiti banyak mana pun, makan dah itu tak boleh, ini tak boleh, nak belancong tak boleh. Umur 60 sampai 70. Kita nak apa tuan-tuan sekalian? Apa sebenarnya hidup ini yang kita nak? Circle manusia ni macam rama-rama lah juga. Daripada kepompong, akhirnya jadi rama-rama, cantik betul mati. Cuma rama-rama hidupnya itu pendek. Kita ni Allah bagi panjang sikit, 60 sampai 70. Apa yang kita nak? Kita nak ujung-ujung adalah syurga, itu dah kita nak. Jadi di perjalanan kita, Imam Ghazali Hujjatul Islam menulis dalam kitab Minhajul Qasidin ila Jannati Rabbil Alamin, nak masuk syurga tak semudah ketik jari. Dia ada dipanggil aqobat. Aqobat ni maksudnya adalah halangan-halangan nak masuk syurga. Ada beberapa rintangan-rintangan menyebabkan kita tergendala nak masuk syurga. Nombor 1, saya sebut nombor 1 dengan yang last. Antara nombor 1 dengan yang last itu cari sendiri dah. Nombor 1 dipanggil aqabatul ilmi, halangan-halangan ilmu. Maknanya kalau kita nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji, kita perlu kepada ilmu. Cuma kebanyakan manusia bila sebut ilmu hanya merujuk ilmu fiqh, ilmu format tadi ni, dan dia tidak serius tentang ilmu menjaga hati. Dua-dua kena penting tu, ilmu fiqh dan ilmu jaga hati. Kalau tak penting, takkanlah Allah sebut dalam Quran fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang solat. Solat itu ibadah. Kita nak sah solat kita perlu ilmu. Adakah cukup? Belum tentu cukup. Kerana orang yang solat kadang-kadang dalam solat itu ada riak. Riak ini yang akan membatalkan nilai ibadat kita tu. Jadi Imam Ghazali kata nombor 1 adalah aqabatul ilmi. Sebab itu apa juga ibadat yang kita buat wajib dengan ilmu. Ada orang tanya, selalu orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita bagi zakat sendiri, kita agih sendiri? Saya kata boleh kalau anda mahir dalam ilmu asnaf. Boleh bagi sendiri tapi mahir dalam ilmu asnaf. Asnaf yang 8 tu, kena tahu siapa fuqara, siapa masakin, ada ke tidak gharibin tu siapa, fisabilillah. Lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu zakat kita perlu diagih, dirasa oleh semua asnaf tu. Kalau tak mampu nak semua, kita kena sungguh-sungguh cari paling tidak daripada 8 itu 3. Setiap satu daripada 3 itu 3 pula. Kalau meraikan jamak, sirah jamak dalam innamas sadaqatil fuqara dan ini, banyaklah ceritanya. Perlu ilmu. Jadi dalam puasa, tarawih, perlu ilmu. Satu lagi ilmu untuk menjaga hati. Kemudian halangan last sekali. Yang disebut adalah aqabat alhamdi wa syukri, iaitu rintangan sampai satu peringkat kita rasa seronok, kita rasa berterima kasih sebab kita beribadah kepada Allah Ta'ala.
Maknanya kita rasa gembira dengan ibadat. Itulah kemuncak ibadat. Mengapa kita gembira? Sebab kita tahu nilai ibadat dalam hidup kita, termasuk dalam bulan Ramadan. Sebab itu Ibn Athaillah Sakandari menyebut dalam hikam dia, salah satu lagi hikam dia kata, idza wajada al-'abdu thamarata 'amalihi 'ajilan fa huwa dalilun 'ala qabulihi ajilan. Barang siapa yang sudah menikmati kesan ibadatnya di dunia ni, dia rasa nikmat dah, dia rasa seronok, itulah dalil bahawa ibadatnya diterima oleh Allah ajilan di akhirat nanti. Dan kalau kita buat di sini, kita dah mula rasa dia punya kesan, kita rasa seronok. Maknanya dalil, dia sebagai satu dalil, satu petunjuk, dia diterima di akhirat nanti. Kerana apa? Ibnu Athaillah Sakandari juga sebut dalam hikmahnya yang lain, dia kata rubbama fatahalaka abwab at-ta'ah wa ma fatahalaka abwab al-qabul. Barangkali Allah dah buka kepada kita pintu, Allah dah buka kepada kita pintu ketaatan, tapi Allah tak buka lagi pintu penerimaan. Ada dua sebenarnya pintu yang kita kena depan. Bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, segala pintu kebaikan Allah buka pada kita kan. Kita pun rasa layak nak buat puasa. Kalau bulan lain puasa sunat cukup payah sebab environment keliling. Baru semangat nak puasa tu, Ustaz. Dekat pantry ada roti canai yang tersedap lipu. Sudah satu. Itu ketika puasa sunat, itu biasa. Kita jenguk nak pergi tandas, tengok pantry. Oh, sedap dah pula ni, lemak ni. Tapi bulan Ramadan semua puasa. Bahkan jadi terbalik. Setengah jabatan ada pantry, bulan puasa tutup pintu. Bukan tak ada orang dalam tu, kita pun tahu, tapi tutup. Menunjukkan siapa tak puasa akan rasa terasing. Maksudnya pintu kebaikan tu mudah sangat kita buat. Kemudian malam, tuan-tuan, malam-malam biasa nak lekat di surau masjid sampai 9.30. Yang biasa buat tarawih ni dia ada dua, G20 dengan G8. Yang ini kita tak bahas soal fiqh. Sebab kita kadang-kadang tertumpu sangat soal fiqh, kita lupa matlamat. Tak kira lah kalau kita buat grup G8 pun, paling-paling tidak 9.30 kita lekat di surau di masjid. Kalau yang buat 20 sampai 10 subuh, 10.30 gitulah. Ada bulan lain kita lekatkan begitu. Masa dah lepas tarawih dan lepas main isyak, kita lekat pun dan lekat dekat kedai mamak dan sebagainya sampai tengah malam. Biasa juga sampai satu kedai tu kita minum sampai dia tutup lah. Kita rasa terasa, ini ilmu rasa. Ilmu rasa. Rupanya dia pun nak tutup. Tapi bulan Ramadan kita boleh stay di situ. Alhamdulillah, banyaklah pintu kebaikan. Cuma kita takut satu lagi. Pintu kebaikan kita dah masuk dah. Tapi satu lagi dipanggil pintu qabul, pintu penerimaan Allah. Sebab ini adalah hadis Nabi kan sebut Nabi Ka'ab bin Sa'idin laisa lahu bisyani dan dia mengatakan. Ramai orang yang puasa tetapi tak dapat apa-apa, kita dapur dan dahaga. Maknanya bukan tak buat, hukum fiqahnya itu cukup. Tapi penerimaan Allah dan ilmu rasa tu kan. Ilmu rasa ni maksudnya hati kita hiduplah kalau kita melaksanakan ibadat-ibadat. Mudah-mudahan ini baru 10 hari. Itu satu ungkapan. Dulu dikatakan hadis tapi ada perbincangan lah dalam ungkapan itu. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nas. Ramadan itu awalnya rahmat, di tengah-tengahnya keampunan, di akhirnya adalah pelepasan daripada api neraka. Teringat ulasan daripada almarhum Sri Al-Rusani dulu. Dalam dia kupas ungkapan ini, dia kata apa? Dia kata awal-awal Ramadan 10 hari awal ni, sebab kita tak biasa puasa, dia kata, dalam bulan yang lain
Kadang-kadang kita terlajak ni, kita lupa kita puasa, mengumpat cukup juga macam bulan lain. Kemudian kita berdosa dan sebagainya. Kita cengih kita dalam bulan Ramadan kadang-kadang lupa macam bulan-bulan lain. Jadi peringkat awal ni tak apalah, rahmah daripada Allah. Tapi sepatutnya 10 hari awal ni dah bulan didik kita. Hari yang ke-10 dah kita dah kemah dah dalam ibadat kita. Masuk fasa yang baru, itu maghfirah. Allah tawarkan keampunan dan ditutup sekali nanti adalah kita dilepaskan daripada api neraka. Jadi di hadapan kita ada 20 hari lagi. Kita mengharapkan rasa manis dan nanti dah bulan rasa manis dah kot. Ni manis yang tak ada efek macam manis diabetes, tak apa. Kita dah penuh rasa manis, kita sesuno yang kita harapkan satu Syawal nanti ayat fitrah betul-betul fitrah. Jadi teruskan. Saya rasa tak kira itu betul Ustaz. Ajar je lah. Aku banyak baju tu. Betul lagi majlis ni bulan Ramadan lagi lah. Orang yang ngaku jadi miskin akan ramai dah. Demi nak mendapatkan sedikit bantuan. Dia ngaku itu hair dia lah. Tapi hair kita, hak dia, kalau dia berhak, itulah insyaAllah. Tuan-tuan, Dr. Al-Qardawi disebut dalam kitab Fiqh al-Awlawiyat. Walaupun kita melaksanakan ibadah, ibadah puasa ini manfaat untuk diri kita, insyaAllah. Tilawah Quran untuk diri kita. Tetapi tuan-tuan, kalau kita buat satu kerja yang manfaat untuk orang lain, manfaatnya dapat orang lain, itu antara perkara yang lebih utama daripada ibadat kita untuk diri kita sendiri. Jadi bila bulan Ramadan ini, kita semua dapat selesaikan masalah orang, kita berganda-ganda. Satu, kita laksanakan ibadah yang manfaatnya untuk diri kita, satu lagi manfaatnya untuk orang lain, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf jika saya terkasar bahasa dan sebagainya. Poinnya adalah 10 hari telah kita lalui, benchmarknya sama ada kita rasa manis ataupun tidak. Mengapa rasa kita tak serupa, manis ke tidak? Itu bergantung pada bagaimana kita menilai Ramadan itu dan bagaimana Ramadan itu kita rasa berpengaruh, memberi kesan terhadap diri kita, dan ujungnya kita mengharapkan Ramadan dan ibadat yang kita lakukan dia akan melayakkan kita masuk dalam syurga melalui pintu khas fast track untuk orang yang berpuasa, iaitu itu Ar-Rayyan, insyaAllah. Hada wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan khairan diucapkan kepada Al-Qadir Sayyid Bersamaha Zambi atas penyampaian tazkirah Ramadan pada pagi ini. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini kita dapat satu ilmu rasa. Saya tak boleh nak gambar, nak jawab apa yang Datuk kata tadi. Tapi untuk sesi ilmu rasa lepas buka mungkin kita tahu. Macam-macam menu kita boleh rasa. Tapi masa siang hari hanya kita saja yang tahu nilai macam mana kenikmatan kita merasai sepanjang bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.